Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan hibah. Hibah bererti pemberian atau hadiah atau anugerah. Mengikut makna istilah syarak ialah hibah atau anugerah iaitu suatu akad yang merujuk kepada pemindahan hak milik tanpa ada sebarang gantian dan dilakukan secara sukarela serta dilakukan ketika masih hidup. Oleh itu, berdasarkan kepada makna tersebut, hibah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu hibah berbentuk benda dan bukan berbentuk benda. Ayat Al-Quran yang menerangkan hibah yang berbentuk benda ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 38, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Maksudnya, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Manakala ayat Al-Quran yang menerangkan hibah bukan berbentuk benda ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 8, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa hab lana min ladunka rahmah. Maksudnya, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Oleh itu, melihat kepada erti hibah atau anugerah ini, adakah ia ada perbezaan dengan wasiat, zakat, sedekah dan hadiah? Ya, ada perbezaannya. Perbezaannya ialah yang pertama, perbezaan hibah dengan wasiat ialah hibah pemindahan hak milik dilakukan semasa hidup, manakala wasiat dilakukan selepas kematian seseorang. Yang kedua, perbezaan hibah dengan zakat, iaitu hibah pemindahan hak milik dilakukan secara sukarela, manakala zakat pula adalah pemindahan hak milik yang diwajibkan kepada pembayar zakat. Yang ketiga, perbezaan hibah dengan sedekah ialah hibah adalah bersifat umum. Ia berlaku sama ada orang yang berharta kepada orang miskin atau sebaliknya, dan ia dilakukan untuk mendapatkan pahala atau tidak. Manakala sedekah kebiasaannya untuk membantu golongan miskin dan yang memerlukannya. Ia juga salah satu cara untuk mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perbezaan hibah dengan hadiah ialah hadiah pada zahirnya pemberian kepada seseorang secara sukarela yang mahu didekati atau dikasihi. Ia bertujuan sebagai galakan dan dorongan di atas sesuatu pencapaian. Manakala hibah, perpindahan hak milik, bukan bertujuan sebagai galakan dan dorongan sesuatu perkara yang dicapai. Dalil disyariatkan hibah. Hibah atau anugerah adalah suatu amalan yang digalakkan oleh Islam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratum li jaratiha walau firsina syatin, yang bermaksud wahai wanita-wanita muslimah, janganlah seseorang jiran menghina jirannya yang lain walaupun hanya tulang kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bermaksud bahawa janganlah seseorang memperkecilkan atau menolak pemberian jirannya walaupun pemberian itu berupa kaki kambing sahaja. Sebaliknya, terimalah, kerana amalan pemberian sesama jiran akan mengeratkan lagi silaturahim di antara jiran tetangga. Demikian juga amalan pemberian atau anugerah ini amat besar pahalanya. Lebih-lebih lagi pemberian kepada kaum keluarga atau sanak saudara sendiri, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang bermaksud sesiapa yang ingin dilapangkan rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menghubungkan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, pihak yang menerima anugerah atau pemberian ini digalakkan membalas pemberian atau anugerah tersebut sekiranya ia berkemampuan. Ini kerana mencontohi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha, yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Rukun dan syarat hibah. Rukun hibah atau anugerah ini ada 3, iaitu dua pihak, iaitu pemberi dan penerima hibah, barang yang dihibahkan dan lafaz akad hibah.
Yang pertama, dua pihak, iaitu pemberi dan penerima hibah. Syarat pemberi hibah ialah: yang pertama, pemilik harta yang dihibahkan. Yang kedua, layak atau berkemampuan memberi hibah, iaitu bukan kanak-kanak atau orang gila. Yang ketiga, pemberi hibah bukan dipaksa. Manakala syarat penerima hibah ialah mereka yang berkelayakan menerima hibah dan tidak sah penerima hibah itu janin dalam perut. Demikian juga tidak sah penerima hibah itu atau pemberi anugerah itu dari kalangan kanak-kanak dan orang gila, kerana mereka tidak layak untuk memberi anugerah. Yang kedua, barang yang dihibahkan, iaitu: yang pertama, barang itu ada wujud semasa dihibahkan dan tidak sah menghibahkan barang yang tidak wujud, seperti menghibahkan anak lembu yang masih dalam perut ibunya atau susu yang masih di dalam pundi ibunya. Yang kedua, barang yang bernilai, tidak sah menganugerahkan darah, bangkai dan seumpamanya. Yang ketiga, barang yang menjadi hak milik pemberi hibah, tidak sah memberi hibah barang yang bukan hak milik pemberi hibah, seperti menghibahkan ikan di laut, masjid, barangan awan dan seumpamanya. Dengan kata lainnya, barang yang dihibahkan itu ialah barang yang bernilai dan boleh dijual beli. Yang ketiga, lafaz akad hibah, iaitu sebagai contohnya: aku hibahkan baju ini kepada kamu, atau aku serahkan kasut ini kepada kamu, atau aku serahkan kereta ini kepada kamu tanpa bayaran, atau saya pindahkan kepada kamu, atau saya beri hak milik seluar ini kepada kamu. Manakala contoh lafaz penerimaan hibah ialah saya terima atau saya setuju. Seterusnya, perlu diingatkan bahawa lafaz akad hibah ini hendaklah berkesinambungan atau tidak putus dan tidak bersyarat, iaitu sebagai contoh: jika Ali datang, saya akan berikan kasut ini kepada dia, serta pemberian hibah ini tidak bertempuh. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hibah. Yang pertama, jika barangan yang hendak dianugerahkan itu bercantum dengan barangan yang lain tetapi boleh dipisahkan tanpa ada kerosakan atau kemudaratan, apabila dipisahkannya, maka anugerah tersebut sah. Sebaliknya, jika dipisahkan barangan tersebut rosak atau mudarat, maka anugerah tersebut tidak sah. Yang kedua, akad hibah, ijab dan kabul, tidak sempurna dan tidak boleh berkuat kuasa jika penerima hibah belum menerima hibah dari pemberi hibah tersebut, dan pemberi hibah berkuasa menarik balik hibahnya jika ia mahu, dan selagi mana barangan hibah itu di tangannya. Yang ketiga, seseorang yang mewakili penerima hibah adalah sah, dengan syarat wakil ini adalah penjaga atau tanggungan kepada seseorang yang diwakilinya, seperti wakil penerima hibah dari kanak-kanak jagaannya dan seumpamanya. Yang keempat, hukum hibah ini dikecualikan pada pemberian bapa kepada anaknya, kerana bapa berhak menuntut kembali anugerah yang diberikan kepada anaknya, walaupun hukum hibah ini berkuat kuasa. Akan tetapi, bapa tidak berhak menuntut kembali anugerah yang diberikan kepada anaknya jika anugerah tersebut tidak lagi berada di tangannya atau kuasanya, seperti barangan tersebut telah dijual atau dihadiahkan kepada orang lain dan penerima menerima barang tersebut. Hikmah hibah. Yang pertama, hibah ini mewujudkan suasana yang harmoni, berkasih sayang dan saling hormat menghormati di antara masyarakat Islam. Rasulullah SAW bersabda, iaitu watahadau tahabu, yang bermaksud hendaklah kalian saling memberi hadiah, nescaya kamu akan saling sayang. Hadis riwayat Imam Malik. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Hasilnya, masyarakat hidup aman sejahtera, jauh dari permusuhan dan perbalahan sesama sendiri. Dalam hal ini, ada bahagian yang dinamakan umrah dan rukbah. Yang pertama, umrah, ialah pemberi harta mengatakan seperti, saya serahkan rumah ini kepada kamu selagi mana saya masih hidup, atau selagi saya masih hidup, kereta ini menjadi milik kamu, dan jika kamu mati, ia menjadi milik saya semula. Dan jika pemberi umrah ini tidak ada waris, maka harta tersebut diserahkan ke Baitul Mal. Umrah ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, iaitu qala qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil umrah annaha liman wuhibat lahu, yang bermaksud
Nabi SAW menetapkan bahawa umrah adalah milik orang yang diberi hibah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Berkata Imam Nawawi, hadis di atas menerangkan bahawa umrah adalah satu hibah yang sah dan penerima hibah menerima barang selama-lamanya, bukan bertempoh. Dan jika penerima barang ini mati, maka warisnya akan mewarisi barang tersebut. Manakala pemberi hibah tidak boleh menuntut kembali barang yang dihibahkan itu. Yang kedua, rukbah. Diambil daripada bahasa Arab rukub yang bererti menunggu, iaitu pemberi harta berkata kepada seseorang seperti, saya menyerahkan rumah ini kepada kamu selagi kamu hidup. Jika kamu mati sebelum saya, maka ia kembali kepada saya semula. Dan jika saya mati sebelum kamu, maka rumah ini menjadi hak milik kamu dan ahli warismu. Ucapan ini walaupun bersyarat, tetapi syarat tersebut tidak diterima pakai, dan anugerah ini sah dan diakui oleh syarak. Hadis Rasulullah SAW iaitu al-umrah jaizatun li ahliha wal rukbah jaizatun li ahliha, yang bermaksud umrah itu boleh sah untuk penerimanya dan rukbah juga boleh sah untuk penerimanya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Sekian, wallahu alam.